Saya pernah program di satu syarikat di Kuala Lumpur. Tajuk program tu dia bagi kat saya pengurusan stres. Saya cerita berkenaan bagaimana kehidupan Rasulullah, mujahadahnya Rasulullah, ujian demi ujian yang Allah bagi pada Rasulullah, tapi hati yang sentiasa lapang, yang tak pernah tertekan daripada kehidupan, itulah Rasulullah. Segala keperitan, kelaparan saya cerita. Dalam majlis tu ada orang bukan Islam. Habis tu ada seorang anti berdiri, tak ada buka sesi soal jawab, tapi rasanya anti tu tak tahan lah nak tanya soalan. Dia kata, ustaz tadi you ada cerita itu you punya Nabi Muhammad, itu banyak lapar, itu Nabi banyak miskin, itu Nabi malas kerja. Allah Akbar, pening juga nak jawab tu. Pada dia miskin tu pemalas, kerana mereka menzahirkan usaha dunia, natijah dia kekayaan. Ini orang yang melihat dunia dengan kehidupan dunia. Tapi Nabi SAW bukan macam tu. Saya pun tak tahu nak kata apa. Saya cuma kata anti, saya minta maaf. Kalaulah anak anti accident, lepas tu masuk ward, sekarang ni kena dalam operation room. Masa masuk operation room itu doktor cakap anti punya anak sekarang 50-50. Boleh jadi habis ini operation mati, boleh jadi hidup 50-50. Anti, masa tu anti ada perasaan mau makan KFC ke, AMW ke, apa sedap-sedap punya makanan ada ke? Dia termenung saat dia kata, kalau saya punya anak itu 50-50 hidup mati, macam mana mau makan? Itu kita risau itu anak. Kalau nanti nak tahu, itulah Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang himpunkan kita, menyempurnakan perintah daripada perintah Allah, tunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Taufik ni benda yang sangat mahal, dan syukur di atas taufik ini lebih mahal. Sebab tu sebelum Allah Subhanahu wa taala datangkan perintah, datangkan nasihat, Luqmanul Hakim dalam surah Luqman kepada anak dia, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala datangkan satu perintah yang cukup besar. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Satu perintah Allah, أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, bersyukurlah pada Allah. وَمَنْ يَشْكُرْ, siapa saja yang bersyukur, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, maka hakikat syukur itu kata Allah bukan balik pada Allah, tapi balik pada diri dia sendiri.
Syukur tu bukan untuk Allah, tapi untuk dia. Kalaulah malam ni saya, tuan-tuan, kita semua buat keputusan untuk syukur pada Allah, 7 bilion manusia yang sedang hidup di muka bumi ini, kita semua buat keputusan untuk syukur pada Allah, sikit pun khazanah Allah tak akan meningkat. Kerana Allah tak perlukan syukur siapa-siapa pun. Allah sebut, wa man kafar, siapa-siapa yang buat keputusan untuk kufur. Kalau malam ni 7 bilion manusia buat keputusan untuk kufur kepada Allah, sikit pun khazanah Allah tak akan turun. Kerana apa? Allah sebut, Inna Allah ghaniyun hamid. Allah ghani, Allah maha kaya, Allah hamid, Allah maha terpuji. Dan Allah tak perlukan siapa-siapa untuk puji Allah, untuk menaikkan darjat martabat Allah, kerana Allah tak terkesan dengan makhluk. Kenapa kita puji Allah? Kerana kita hamba. Ma khalaqatul jins wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia, manusia dan jin, melainkan satu tujuan kita atas dunia ni. Apa dia? Beribadat, mengabdikan diri pada Allah. Alhamdulillah kita dah masuk tahun baru. Pertama sekali nama Syed Putra Haizam, ta'aruf sikit lah. Pertama kali sampai tempat ni, tuan-tuan pun pertama kali tengok muka saya. Muda lagi, tapi umur rahsia lah kot lah. Tapi penting muda lagi lah. Lahir Kelantan, kampung Kedah, besar kat Sarawak, tinggal kat KL. Jadi tu je kot. Dan nama saya Syed Putra Haizam bin Shihab. Shihab ni keluarga belah ayah saya, Shihabuddin Asghar. Ramainya di Kubang Rotan, belah Perlis yang ada adik-beradik belah Arau, belakang istana. Sepupu-sepupu Jamalul Lail semua belah sana, Al-Haddad, semua adik-beradik, sepupu-sepupu lah tu. Hakikatnya siapa pun kita atas dunia ni, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kita mengabdikan diri pada Allah. Kalau bukan kerana agama, mungkin saya tak sampai kat sini. Tapi asbab agama ni Allah Ta'ala telah jumpakan kita pada malam ni. Semoga asbab perjumpaan ni Allah Ta'ala hadirkan keberkahan, rahmat, keampunan untuk saya dan kita semua. Semoga Allah Ta'ala terima majlis pada malam ni, dan sempurna masuk tahun baru ni, saya nak ajak diri saya sendiri dan tuan-tuan kita muhasabah sungguh-sungguh. Betapa singkatnya masa yang telah Allah bagi pada kita. Sedang tak sedang ada orang yang dah 60 tahun habis dah. Sedang tak sedang ada orang yang 40 tahun habis dah. Dulu masa kecil kita duk dengar wawasan 20-20, rasa macam jauh ke. Dulu kita rasa Masya Allah duk nyanyi lagu wawasan 20-20. Kita rasa Masya Allah itu masa depan. Masa tu terbayang kereta terbang, basikal terbang, rumah terbang, jamban auto flash ada dah, macam-macam digital, semua kita bayangkan Masya Allah masa tu. Dan habis dah 2020 tu. Hal lebih malang lagi, semua tu tak terbang, duit pula banyak terbang, dan kita duk terkurung dalam rumah seorang-seorang. Ajib. Benda yang kita rancang kadang-kadang jauh daripada apa yang Allah Ta'ala nak takdirkan kepada kita. Sebab tu orang yang paling bahagia dalam dunia ialah orang yang berkawan dengan takdir. Tak kala Allah uji dia dengan segala masalah dan musibah, dia lapangkan dada dia seperti mana Nabi telah lapangkan dada Nabi SAW. Sehingga dia teringat bahawa Allah ialah Tuhan yang patut diserahkan hati dia, bukan kepada diri dia sendiri. Ramai orang yang hidup untuk diri dan dia kecewa dalam kehidupannya. Ramai orang yang nak puaskan hati nafsu dan kehidupan, dan akhirnya dia tak dapat puaskan apa-apa pun. Allah firman, qul, katakan, lan yusibana, sekali-kali tidak akan ditimpakan ke atas kami, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tulis, ketetapan tu pada kami, benda tu mesti jadi. Huwa maulana, dan dialah maulana, dialah penjaga kami. Tak kala dia uji kita, dia tak pernah lepaskan pandangan dia daripada kita. Dia sentiasa tengok kita, dia perhatikan kita, dia nilai kita. Tuan-tuan,
Ingat lagi tak kalau ada baby masa kecil dulu? Kalau tak ada, tuan-tuan boleh balik buat eksperimen lah dengan cucu ke anak-anak jiran. Tuan-tuan pegang baby tu, tuan-tuan try lambung. Bukan lambung lepas, lambung tangkap balik. Eksperimen. Hak umur lebih kurang 6 bulan, 7 bulan, lambung tangkap balik. Masa lambung tu, tuan-tuan perasan tak muka dia macam mana? Apa muka dia masa tu? Perasan tak? Kalau tak perasan, kena dapat baby baru ni. Baru mula 2021. Boleh lagi. Lambung, cuba tengok muka dia. Tuan-tuan, muka dia seronok ke tak seronok? Nikah ke dik? Tak nikah. Okay, kena menikah dulu. Nanti menikah dapat anak baru tahu dia tak seronok. Masa kita lambung ni muka dia gaya. Biasa lambung anak buah ke tak biasa. Lepas ni balik lambung. Lambung, masa tu tengok muka dia gaya kan. Yang seronok bukan dia, kita seronok lambung dia. Dia gaya, bila kita tangkap dia baru dia kik gelak. Bila dia gelak lepas kena tangkap. Masa kena lambung tu dia gaya. Ulama buat satu tamsilan. Ini keadaan kita. Bila Allah uji kita seolah-olah Allah lambung kita. Masa lambung semua gaya. Muka berubah, senyum pun dah tak sama. Cara berjalan pun lain. Cara sembang dengan kawan pun lain. Sebab apa? Kena lambung dengan ujian. Tapi bila Allah Ta'ala keluarkan daripada ujian, tangkap balik dah, dia faham, we are in the good hand. Kita ada dalam genggaman tangan yang baik. Dan kita pun dah lupa dah ujian. Ribu ujian yang telah berlalu dalam kehidupan kita, yang kita dah lupa dah pun. Allah bagi lagi ujian kat depan. Sebab apa? Sebab Allah nak kita faham bahawa hubungan dengan Allah ni harus diikat sampai kita melangkah masuk dalam kubur. Benda yang paling bahaya yang Allah sebut dalam Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalaulah kamu tengok, kata Allah, orang-orang yang berdosa tu tunduk di depan Tuhan mereka, alangkah ngerinya keadaan tu. Bila? Lepas mati. Tak boleh balik lagi atas dunia ni. Ketika tu tertunduk dalam keadaan dia pun tak tahu dah nak buat apa dengan dosa. Dah melangkah masuk ke negeri akhirat dengan dosa. Mati bawa dosa tanpa keampunan Allah. Apa nak buat lagi? Tak ada benda melainkan bakaran api neraka yang kita kena masuk. Allah bagi tahu pula perkataan mereka. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah rakamkan perkataan orang-orang yang tunduk berdosa. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami nampak dah, wa sami'na, kami dengar dah, farji'na, balikkanlah kami ke atas dunia sekali. Wallahi bukan nak sambung cita-cita, bukan nak buat kerja yang tak settle lagi, bukan nak buat apa-apa, melainkan na'mal salihan, kami cuma nak buat amal salih. Inna muqinun, sekarang ni kami yakin ya Allah, kami yakin. Bila yakin? Lepas mati rugi. Orang yang telah yakin setelah mati, orang yang rugi. Sebab tu hari ni kita nak bentuk keyakinan. Duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis iman. Ini perkara yang sangat mustahak supaya kita sentiasa terus terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlepas daripada tali ikatan dengan Allah ni cukup bahaya, kerana dunia ni musuh. Tuan-tuan, musuh kita ada 4. Guru kami pesan, hamara dushman 4 hai. Musuh kita ada 4. Pehle ke dushman ye dal hai. Kya dal? Ye dunia. Musuh yang pertama kita apa dia? Dunia. Dal, dushman ejaan dia dal, shin, mim, nun. Dia bahasa Urdu ni dia guna tulisan Jawi ke? Hindustan bahasa Hindi, sama je bahasa dia, tapi tulisan dia Sanskrit. Dalam bahasa Urdu, bahasa dia Urdu, tulisan dia Jawi. Yang pertama dunia.
Tuan-tuan, sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah duduk seorang, disebut dalam Hayatus Sahabah, Syekh Yusuf Al-Kandahlawi cerita, pernah satu ketika Sayyidina Ali duduk seorang-seorang, muhasabah diri dia, benda ni yang tak ada pada kebanyakan umat ni. Kita malam berlalu, kita tak dapat nak sempurnakan adab-adab tidur. Nabi ajar kita cara nak tidur, Islam punya sempurna. Nak tidur pun Nabi ajar macam mana. Tapi kadang-kadang kita tak ada nak buat adab tidur sebab kita tertidur hari-hari. Betul tak? Hari-hari tertidur depan TV, tertidur depan handphone ni zaman lah. Orang lama mungkin ayahanda sekalian mungkin lah ni tak apa faham, tengok pun Allah sedih nak kita. Tapi ini keadaan dunia sekarang ni. Dunia sedang berkembang. Dunia sebagai makin dahsyat musuh dia, memusuhi kita makin teruk. Kalau kita tak buat benteng dengan dunia, kita sedang dalam bahaya. Sayyidina Ali duduk muhasabah seorang-seorang. Sebab tu antara adab tidur, kalau mampu sebelum kita lelap mata, kita sempurnakan 2 surah dulu. Nabi tak akan tidur melainkan sempurnakan 2 surah ni. Yang pertama Al-Mulk, yang kedua As-Sajdah. Kita cuba lah 20-21 kita cuba istiqamah kan. Lepas ni sebelum tidur kita habiskan 2 surah ni. Kebanyakan surah dia buat Al-Mulk dekat surah, ada sebahagian surah dia buat Al-Mulk kat surah, balik tu selesai As-Sajdah dah, alhamdulillah dah settle lah 2 surah ni sebelum tidur. Kemudian muhasabah, hari ni apa yang aku buat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah muhasabah. Satu hari tengah dia duduk, dia bercakap seorang-seorang. Dia kata, wahai dunia, engkau datang untuk rosakkan aku, engkau datang untuk tipu aku. Wallah, kau takkan boleh tipu aku wahai dunia. Kau cari orang lain untuk kau tipu. Wahai dunia, dengar baik-baik apa yang aku nak cakap pada engkau sekarang ni. Wahai dunia, sekarang ni aku ceraikan kau dengan talak 3. Tuan-tuan, Sayyidina Ali cerai dunia talak 3. Boleh rujuk balik tak? Mana boleh rujuk talak 3? Sayyidina Ali menceraikan dunia dengan talak 3 kerana dia faham betapa dunia ni cukup bahaya. Sebab tu bila Sayyidatuna Fatimah Zahra satu hari datang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang ada dalam keadaan begitu lapar. Juga kisah ni disebutkan di dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Sayyidina Ali lapar sangat. Dia kata, wahai Fatimah, boleh tak pergi rumah Nabi SAW, kalau-kalaulah Nabi ada sikit makanan untuk kita. Tuan-tuan ingat lagi tak yang biasa pergi Masjid Nabawi, kita masuk ikut babus salam kan, bagi salam kat Nabi. Tuan-tuan keluar ikut babul baqi'. Kenapa babul baqi'? Keluar pada pintu tu, benda pertama tuan-tuan nampak straight ke depan tu apa dia? Jannatul Baqi'. Pintu keluar nama dia babul baqi'. Keluar pada pintu baqi', tuan-tuan pusing belah kiri sampai rapat ke dinding, tuan-tuan akan nampak satu pintu nama dia babun nisa. Tuan-tuan masuk babun nisa, terus belok kiri, tuan-tuan akan nampak pangkin Ahlus Sufah, yang mana dulu Abu Hurairah semua duk rajin i'tikaf istirahat di situ. Lepas daripada tempat Ahlus Sufah tu, tuan akan nampak satu dinding. Itulah dinding rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bersambung dengan itu ialah rumahnya Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Aisyah Ridha radhiyallahu taala anha. Makna dia rumah Nabi dan rumah Sayyidina Ali sebelah-sebelah. Depan tu raudhah. Raudhah ada beberapa tiang. Ini saja kongsi dengan tuan-tuan ni. Tambahkan rindu buat tadi nak pi. Tak tahulah rindu macam mana lagi nak habaq, tak tahulah. Pertama tuan-tuan akan jumpa ustuanah pertama. Tiang yang pertama ustuanah wufud. Di situ kalau ada perwakilan daripada mana-mana nak mai jumpa Nabi akan duduk kat tiang tu, mereka akan muzakarah, mesyuarat kat situ. Tiang yang kedua ustuanah haras. Di situ dulu pintu masuk rumah Nabi. Selalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah selalu berdiri depan tu jadi security rumah Nabi. Sehingga turun di Al-Quran bahawa Nabi tak perlukan siapa-siapa untuk jaga, kerana Allah jaga Nabi, maka Sayyidina Ali dah tak jaga dah. Straight depan tu ada satu lagi tiang. Nama tiang tu tiang sarir.
Di situ biasa Nabi SAW baring. Dulu ada satu tempat tinggi sikit dan Nabi selalu i'tikaf, itulah tempat Nabi duduk baring. Mai ke tengah tuan-tuan, nampak lagi satu tiang. Nama tiang tu tiang Aisyah, minta maaf, tiang Taubah ataupun tiang Abu Lubabah. Kerana di situ pernah Abu Lubabah ikat diri dia atas satu kesalahan yang dia tak boleh nak maafkan diri dia. Dan dia harap Nabi sendiri mai buka akhir ayat Quran telah turun, Nabi SAW buka. Hujung lepas tu dia ada satu lagi tiang yang terakhir sebelum tuan-tuan keluar nak masuk ke Babus Salam, tiang Aisyah. Dan disebutkan Raudah ialah tempat yang makbul dan tiang Aisyah ialah yang paling makbul. Di sebelah sana lagi tuan-tuan nampak mimbar. Di mimbar tu ada lagi satu tiang, nama tiang tu tiang wangi, tiang mukhallaqah. Di tiang itulah ditanam tunggul tamar yang menangis ketika Nabi sandar dulu. Bila ditukar dengan tempat sandar yang baru, tunggul itu menangis. Tunggul itu lepas tanam tentu dalam ustuanah mukhallaqah, tiang wangi. Wangi bukan sebab apa, sebab orang duk pakai calip minyak wangi tentu, tu wangi. Tuan-tuan, ini kawasan dalam Raudah. Kita balik pada cerita Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lapak dia suruh Sayyidatuna Fatimah pergi rumah Nabi kalau-kalau ada makanan. Sayyidatuna Fatimah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ini keadaan sahabat. Dia keluar daripada pintu rumah dia, Sayyidatuna Fatimah, dia terus pergi kat rumah Nabi, dia ketuk pintu rumah Nabi. Nabi dengar ketukan tu, Nabi kata, hadza ladaqun Fatimah, ni ketukan Fatimah ni. Dia datang pada masa yang dia tak biasa datang. Pasti ada perkara yang penting. Wahai Ummu Aiman, tolong pergi buka Ustaz. Siapa dia Ummu Aiman pula? Masya Allah. Tentang ni saja kita nak kenal nama-nama sahabat. Banyak sikit tak apa kot nah. Sebut satu. Sahabat ni penting kenal tuan-tuan. Nabi kata ashabi kal nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku macam bintang di langit, kamu ikut seorang kamu takkan sesat sampai bila-bila. Ketika Nabi bersama sahabat Hajjatul Wida', khilaf ada 3 pandangan ulama. Yang pertama kata ada 114,000 para sahabat. Pandangan kedua kata ada 124,000 para sahabat. Pandangan ketiga kata ada 144,000 para sahabat bersama Nabi dalam wida', dalam haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah haji pertama, itulah haji terakhir Nabi. Walaupun sahabat 124,000, tapi lepas ni ada perangai yang tak sama. Kita dalam surau ni, walaupun kita duduk dalam surau yang sama, di zaman yang sama, agama yang sama, kalimah yang sama, tapi perangai tak sama. Ada yang mulut dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang pendiam. Ada hak kaki kira nak hentam orang. Macam-macam jenis perangai. Macam tu juga para sahabat. Mereka ada macam-macam. Ada hak lawak, ada hak jenis mulut, Masya Allah. Ada yang tegas, ada yang suka balun orang, ada macam-macam. Kita buka, kita kaji tentang sahabat. Mereka ni Masya Allah perangai macam-macam, tapi mereka ada matlamat hidup yang sama macam Nabi SAW. Tuan-tuan, Ummu Aiman jaga Nabi daripada kecil sampai Nabi wafat. Ummu Aiman dulu ketika Nabi SAW lahir, antara orang yang menyambut kelahiran Nabi ialah Ummu Aiman. Bila Nabi bersafar bersama ibu Nabi ke kota Yathrib untuk ziarah makam ayahanda Nabi Abdullah, bersama yang menemani ialah Ummu Aiman. Balik daripada Madinah menuju ke kota Mekah, sampai di tempat yang bernama Abwa. Tuan-tuan, kalau mampu pi lah. Walaupun kerajaan Arab kata mamnu', dilarang. Siapa yang pi ziarah Abwa kena tangkap, penjara. Saya pergi dah. Kami ambil GMC daripada Mekah. Saya tengok kat situ dia kata sewa sehari 500. Alhamdulillah. Tak baca pula ada term and condition kecil tu. Rupanya ada mileage dia. Lebih mileage kena bayar sekian-sekian. Saya main hantar kena kat 2,500. Tapi semata-mata untuk ziarah makam ibunda Nabi, saya rasa ni sangat berbaloi. Bahkan banyak lebih pada tu pun tak apa. Nak melepaskan rindu tu, di Abwa tu telah berlaku peristiwa yang mana Nabi SAW yang umur 6 tahun ketika tu diuji dengan satu ujian dengan begitu berat. Kata Syekh Maulana Tariq Jamil, tak ada tempat yang aku ziarah
sepanjang aku berada di Mekah dan Madinah, melainkan kalaulah aku datang ke Abwa, hatiku takkan mampu melainkan sebab menangis teringatkan Nabi SAW. Umur 6 tahun balik musafir daripada Madinah menuju ke Mekah. Abwa tak ada apa tuan. Kami naik GMC kena off-road pula. 20 km daripada jalan utama off-road. Lepas tu kita terpaksa parking jauh sikit sebab lepas dah timbun tanah bagi tinggi supaya kereta tak boleh masuk. Kita panjat timbunan tu, turun panjat bukit pula. Alhamdulillah ada sahabat saya pernah pergi, jadi ada landmark yang dia tanda, dan kami dapat jumpa kubur tu. Sedih dengan kubur ibu Nabi SAW. Tuan-tuan, ketika tu Sayyidatuna Aminah jatuh dalam keadaan berguling sakit. Dari dia mula keluarkan peluh. Apa yang Nabi umur 6 tahun boleh buat tengok ibu dia macam ni? Nabi SAW cuma tengok keadaan ibu dia. Sayyidatuna Aminah panggil Nabi, wahai anakku, mai duduk kat sebelah mak, dengar betul-betul pesanan mak. Bahkan mungkin di pesanan yang terakhir, kullu hayy mayyit wa kullu jadidin bal. Semua yang hidup mesti mati dan semua yang muda mesti akan tua. Bahkan mak merasakan ini saat perpisahan antara mak dengan kamu. Dan kalaulah benar apa yang telah diilhamkan oleh Allah dalam mimpi mak kamu ialah orang yang akan digunakan oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan seluruh alam, dan ibu Nabi Siti Aminah telah wafat. Ditanam di situ. Tuan-tuan, agak macam mana perasaan Nabi nak tinggalkan makam tu? Umur 6 tahun. Pergi sekali, balik. Sekarang ni sampai di Abwa, terpaksa tinggalkan ibu dia di tengah jalan. Tuan-tuan, Nabi kuatkan semangat Nabi. Nabi pegang tangan Ummu Aiman nak balik kota Mekah. Baru sikit jalan, Nabi lepas tangan Ummu Aiman. Nabi patah balik ke kubur tu. Nabi peluk kubur mak Nabi. Mak, saya dah tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni, tapi mak dah pergi tinggalkan saya. Mak, saya dah tak ada siapa-siapa dalam dunia ni, kenapa mak tinggalkan saya? Menangis teruk. Dia nampak Ummu Aiman, Nabi lari ke Ummu Aiman, Nabi peluk Ummu Aiman. Nabi kata, ya Ummu Aiman, anti ummi ba'da ummi. Wahai Ummu Aiman, hari ni kamu ibu aku selepas ibu aku. Dan pada hari itulah Ummu Aiman telah jaga Nabi SAW macam anak dia. Dan Nabi sayang Ummu Aiman macam ibu dia. Sebab tu bila Nabi duduk dengan para sahabat, ketika Ummu Aiman telah selesai iddah, Nabi telah tanya para sahabat, siapa di kalangan kalian yang nak kahwin dengan wanita syurga, kahwin dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman bukan kulit putih. Ummu Aiman wanita berkulit hitam. Tuan-tuan, kalau ada offer macam tu, berani? Tanya berani you. Tuan-tuan bayangkan, satu orang sahabat kata, ya Rasulullah, saya nak kahwin dengan wanita syurga. Siapa dia? Sayyidina Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia? Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Wajah yang begitu tampan, orang yang begitu baik akhlak dia, orang yang begitu cantik rupa paras dia. Kata, ya Rasulullah, aku nak kahwin dengan wanita ni. Yang dia nampak bukannya zahir dia depan dia, tetapi yang dia nampak ialah wanita syurga yang pasti akan bersama kalau dia masuk syurga. Apa syak lagi kalau wanita ni wanita syurga, wanita ni dia punya. Tuan-tuan, kahwin Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman, dapat anak Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ikut kulit mak dia, rambut rentin, muka hitam. Pernah satu ketika dia main di depan Sayyidatuna Aisyah ketika umur dia lebih kurang 3 tahun 4 tahun. Tuan-tuan, keluar ayak hinguih warna hijau. Kita kalau anak kita pun, tuan-tuan, kita anak orang, kita duduk jamu makan pizza dekat rumah kita, dia gigit pizza, tuan-tuan, ayak hinguih tu kena pizza, tarik, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ambil semua makan. Dia main ikut pancing dia, Allah Akbar. Tuan-tuan, Sayyidatuna Aisyah bila tengok hijau hinguih keluar pada mulut, pada hidung Sayyidina Usamah bin Zaid, dia buat muka biasalah kita Aisyah tengok, geli. Sayyidatuna Aisyah muda. Dan Nabi SAW perasan apa Nabi buat. Nabi pergi dekat Usamah bin Zaid, Nabi angkat Usamah bin Zaid, letak atas ribah. Nabi sedut hinguih Usamah bin Zaid dengan mulut Nabi SAW. Ini Nabi, ini sifat Nabi. Betapa Nabi sayangkan bapa dia, Nabi sayangkan mak dia, Nabi sayangkan anak dia. Suatu hari itu ketika Sayyidatuna Fatimah mai, Nabi SAW
Begitu wahai Ummu Aiman, cuba tengok Ummu Aiman buka pintu. Sayyidatuna Fatimah yang diarahkan oleh Sayyidina Ali untuk mai rumah Nabi. Kalau ada makanan, masuk dalam keadaan segan, masuk dalam keadaan malu, melihat ayah dia. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah kata apa? Wahai Rasulullah, kullu malaikah ta'amuhum tahlilu wa tahmidu wa takbiru ma ta'amuna. Para malaikat, makanan mereka tahlil, tahmid, tasbih. Apa makanan kita? Tuan-tuan nampak dia punya segan, dia qiyas dengan ayah dia. Sayyidatuna Fatimah dia boleh je nak masuk macam anak-anak kita balik kampung. Cucu kita sampai-sampai toy buka peti air. Sampai rumah cucu lari buka peti air kan. Tok baru buat aiskrim Milo semalam nak makan pagi ni. Cucu pediah habis. Kata cucu balik pediah aiskrim dia, baru dia buat. Tuan-tuan bayangkan Sayyidatuna Fatimah tu Zahra dengan penuh adab, dengan penuh malu rasa diri dia masuk rumah Nabi. Ya Rasulullah, para malaikat makanan dia tahlil, tahmid, tasbih. Apa makanan kita? Nabi dengar, Nabi kata, ni Fatimah ni lapar ni. Sebab tu dia mai, wahai Fatimah, ketahuilah rumah Nabi ni 30 hari berlalu langsung tak berasap. Nabi dah 30 hari tak masak, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi orang miskin ke orang kaya? Siapa kata Nabi orang miskin, dia silap. Nabi lah orang paling kaya dalam dunia. Nabi lah orang yang paling kaya dalam dunia. Kalau Nabi nak dunia, Allah Ta'ala boleh bagi terus depan Nabi SAW. Saya pernah program di satu syarikat di Kuala Lumpur. Tajuk program tu dia bagi kat saya pengurusan stres. Saya cerita berkenaan bagaimana kehidupan Rasulullah, mujahadahnya Rasulullah, ujian demi ujian yang Allah bagi pada Rasulullah. Tapi hati yang sentiasa lapang, yang tak pernah tertekan daripada kehidupan, itulah Rasulullah. Segala keperitan, kelaparan, saya cerita. Dalam majlis tu ada orang bukan Islam. Habis tu ada seorang anti berdiri. Tak ada buka sesi soal jawab, tapi rasanya anti tu tak tahan dah nak tanya soalan. Dia kata, Ustaz tadi you ada cerita itu you punya Nabi Muhammad, itu banyak lapar, itu Nabi banyak miskin, itu Nabi malas kerja. Allah Akbar, pening juga nak jawab tu. Pada dia miskin tu pemalas, kerana mereka menzahirkan usaha dunia, natijah dia kekayaan. Ini orang yang melihat dunia dengan kehidupan dunia. Tapi Nabi SAW bukan macam tu. Saya pun tak tahu nak kata apa. Saya cuma kata anti, saya minta maaf. Kalau lah anak anti accident, lepas tu masuk ward, sekarang ni kena dalam operation room. Masa masuk operation room itu doktor cakap anti punya anak sekarang 50-50. Boleh jadi habis ini operation mati, boleh jadi hidup 50-50. Anti, masa tu anti ada perasaan mau makan KFC ke, AMW ke, apa sedap-sedap punya makanan ada ke? Dia termenung saat dia kata, kalau saya punya anak itu 50-50 hidup mati, macam mana mau makan? Itu kita risau itu anak. Kalau nanti nak tahu, itulah Nabi kita. Kerana terlampau risaukan kita, Nabi tak dan fikir pasal makan Nabi tak dan fikir pasal kehidupan keduniaan Nabi. Kerana Nabi terlampau fikir kesibukan dan pikiran Nabi ialah umat yang akan datang lepas wafatnya Nabi nanti, yang akan ditinggalkan agama kepada mereka, yang akan berkhianat di kalangan mereka untuk terhadap agama. Tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW dalam kitab Al-Khusyu' fi Salah, dalam bab yang terakhir, dia ceritakan Nabi bersama Jibril hari itu. Fa idza inshaqqatis sama', langit terbelah. Fa nazala malak, satu malaikat telah turun, dan malaikat itu berdiri dekat depan Nabi SAW. Dan Nabi perasan ketika malaikat itu berdiri depan Nabi, Jibril AS jadi makin kecil. Dan Nabi tak pernah tengok Jibril macam tu sepanjang Nabi bersama Jibril. Malaikat tadi hadir dan Jibril begitu ketakutan tak kala malaikat tu turun. Dan malaikat tu kata, aku adalah utusan daripada Tuhanmu, datang memberikan dua pilihan kepadamu. Wahai Muhammad, pilihlah di antara satu di antara dua. Yang pertama, menjadi Nabi yang raja, atau yang kedua, menjadi Nabi yang hamba. Pilih. Kalau kita nak pilih hak mana? Masya Allah, berat juga nak pilih tu.
Kalau pilih nak jadi miskin, rugi pula rasa. Nak pilih jadi kaya, orang kata gila dunia pula. Berat nak buat keputusan, istiqarah dulu. Tuan-tuan, Nabi pun tak jawab. Bila pilihan tu diberi, Nabi tak jawab. Nabi pusing tengok Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril bagi isyarat, pilih hak nombor 2. Jadi Nabi yang hamba. Maka Nabi pun memilih menjadi Nabi yang hamba. Kata Sayyidatuna Aisyah, selepas daripada peristiwa tu, setelah daripada kejadian tu, ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghubzin sya'irin yawmain mutatabi'an hatta ghubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok, kata Aisyah, keluarga Nabi kenyang 2 hari berturut-turut, walaupun daripada roti yang diperbuat daripada barli, sehingga Nabi wafat, kata Sayyidatuna Aisyah. Bila Nabi pilih nak jadi Nabi yang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati Nabi, keinginan Nabi, nafsu Nabi terhadap dunia tak ada lagi lah. Dan Nabi kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan. Selalunya Nabi lapar lebih daripada kenyang. Dulu Nabi buat dakwah, hari-hari lapar. Hari ni kita buat dakwah, tak ada nak lapar. Saya Masya Allah, dengan kita punya tim, makan ya kami, Masya Allah. Saya main perlis ni tak lapar main perlis ni, Insya Allah. Lepas tu orang tanya, Ustaz, dulu nampak kurus dalam video, tapi awak nak tengok lah kembang macam nampak. Oh Masya Allah. Jangan tanya soalan tu. Ada makan apa lagi? Ada? Kata ada? Ada? Masya Allah. Ini dah faktor-faktor pengembangan dengan jayanya. Masya Allah. Tapi tak apa, rezeki. Dan Nabi SAW dibaling batu, kita dibaling kambing, dibaling sambai udang, dibaling yak nira. Masya Allah. Tuan-tuan, nikmat betul zaman Allah buat dakwah. Bayangkan Nabi SAW punya keadaan mujahadah yang Allah lalu. Ini pilihan Nabi. Ini pilihan Nabi. Nabi beritahu pada Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, di rumah Nabi ni dah 30 hari berlalu dan Nabi langsung dapur dia tak berasa. Tapi wahai Fatimah, tadi ada satu orang sahabat yang telah datang kepada aku lantas menghadiahkan beberapa ekor kambing. Sebahagian riwayat kata ada 5 ekor kambing. Wahai Fatimah, kalau kamu inginkan, ambillah kambing-kambing tu buat balik. Dan tadi juga Sayyidina Jibril AS telah datang kepada aku, telah mengajarkan kepada aku 5 kalimah. Kalau kamu nak, wahai Fatimah, akan ku ajarkan kepada kamu 5 kalimah ni. Apa dia? Maka Fatimah dengar je 5 kalimah yang Sayyidina Jibril ajar. Maka kata Sayyidatuna Fatimah, wallahi ya Rasulullah, apa yang diajar oleh Jibril, aku nak yang ni. Maka Nabi beritahu, bacalah setiap kali selepas salat atau permulaan doa, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. 5 kalimah. Sayyidatuna Fatimah dengar 5 kalimah ni, tuan-tuan, terus rasa hilang lapak dia. Ada orang yang kerana terlampau cinta dan rindukan Allah, menenggelamkan segala kegundahan dunia. Begitu keadaan Sayyidatuna Fatimah, dapat 5 kalimah ni, lupa 5 ekor kambing. Lari balik rumah, jumpa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Suami duduk lapang kat rumah. Bila suami dia Sayyidina Ali kata, dan nampak dia balik, dia kata, wahai Fatimah, apa hang buat balik pada rumah Nabi, wahai Fatimah? Apa hang buat balik pada rumah Nabi, wahai Fatimah? Maka Sayyidatuna Fatimah kata apa? Ya Ali, dhahabtu lid dunya wa ataitu bil akhirah. Aku pergi tadi, aku nak ambil dunia, tapi lah aku buat balik akhirat. Tadi aku pergi nak ambil dunia, tapi lah aku buat balik akhirat. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Fatimah, ketahuilah, sepanjang hayat kamu, inilah hari yang terbaik dan inilah hari yang paling aku sayang dan cinta kepada kamu. Ini keadaan hati-hati mereka. Mereka meletakkan benteng supaya dunia tidak merosakkan akhirat mereka. Musuh pertama kita, dunia. Tuan-tuan, baru musuh pertama masuk Isyak ada 3 lagi musuh. Syahid kan? Macam mana? Kita boleh terus lagi?
Tak apa tuan, saya jauh ni nak balik 400 kilo lebih. Yang kedua, dusri ke dushman mahal, mim. Minta maaf. Yang pertama tadi dal, yang kedua shin dulu. Apa dia shin? Syaitan. Syaitan ni musuh kita. Dunia yang luar, yang besar ni, pentas ni, ini dunia. Syaitan satu perkara, individu yang Allah bagi satu pesanan. Allah tak sebut dalam Quran la tattabi'u syaitan, tak. Allah bagi tahu dalam Quran apa dia? La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Kerana syaitan dia ajar kita melangkah satu tapak, satu tapak, satu tapak, satu tapak. Akhirnya hak yang kita rasa dosa sebelum ni dah tak rasa dosa, kerana syaitan mengeluarkan kita daripada kenikmatan taat kepada kenikmatan maksiat. Ini tugas syaitan. Sebab tu syaitan ni tuan-tuan, musuh yang gaib yang kita tak nampak, tetapi dia sedang berusaha untuk menghancurkan akhirat kita dengan perantaraan dunia. Syaitan akan bisikkan cinta dunia. Syaitan akan bawa manusia pada permusuhan di antara manusia. Ini kerja syaitan. Sebab tu kalau kita baca surah Saffat, tuan-tuan, antara ayat ruqyah yang kuat surah Saffat 1 sampai 10, Allah sebut apa dia? Allah kata, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Kami hias langit dunia dengan bintang-bintang. Kawakib, bintang-bintang yang bersusun. Apa tujuan dia? Wa hifzan min kulli syaitanin marid. Tujuan dia untuk kami jaga daripada syaitan yang ingkar, yang kerja mereka ialah mencuri dengar berita-berita langit daripada para malaikat, sehingga menjadi asbab permusuhan. Syaitan berusaha untuk menghancurkan kehidupan akhirat manusia. Ini musuh kita, syaitan. Pernah satu orang sahabat Nabi yang buta. Apa nama sahabat Nabi yang buta tu? Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Dia ni walaupun duduk jauh dengan masjid, setiap hari dia akan jalan kaki pergi sembahyang di masjid, sehingga kan telah diletakkan tali daripada rumah dia ke masjid. Setiap hari kali nak pergi masjid, dia akan pegang tali tu sampai ke masjid. Disebut dalam Hayatul Sahabah, satu hari dia pegang tali nak pergi masjid, tuan-tuan, dia jatuh dalam lopak. Bila jatuh dalam lopak, dia patah balik. Dia tukar baju apa semua, dia jalan balik pergi masjid. Jatuh lagi dalam lopak kali kedua. Bila jatuh kali kedua dalam lopak, dia patah lagi balik ke masjid, ke rumah dia, tukar baju. Sampailah kat lopak tadi, hampir saja dia nak jatuh, tiba-tiba ada satu orang lelaki tangkap dia, pegang dia, pimpin tangan dia, bawa dia sampai ke masjid. Sehingga sampai depan pintu masjid, dia pun melangkah masuk masjid. Ketika tu lelaki tu berdiri depan masjid tak masuk, maka Abdullah bin Ummi Maktum tanya, wahai fulan, terima kasih baiknya engkau, kerana engkau telah hantar aku sampai masjid. Ayuh kita masuk solat. Lelaki tadi kata, aku tak boleh masuk, aku cuma hantar kamu sampai sini, kenapa kamu tak boleh masuk? Kata lelaki tadi, sungguh aku syaitan yang pimpin tangan kamu untuk datang ke masjid. Terkejut Abdullah bin Ummi Maktum, awak syaitan hantar Nabi masjid. Kali pertama kamu jatuh dan kamu ikhtiar balik, Allah telah ampunkan dosa-dosa kamu. Kali kedua kamu jatuh, kamu ikhtiar balik dan usaha datang, Allah ampunkan dosa seluruh penduduk Madinah. Aku takut kali ketiga kamu jatuh, kamu patah balik, Allah ampunkan dosa seluruh manusia, maka aku tangkap kamu, baik aku bawa kamu. Syaitan tolong. Syaitan kerja dia untuk hancurkan akhirat kita. Ini musuh kita nombor 2. Kalau kita kenal, insya-Allah kita akan dapat mencegah kita daripada bersahabat, mengikut jejak langkah dia. Tisra ke dushman, musuh yang ketiga. Apa dia? Mim, mahol. Mahol apa dia? Keadaan, suasana. Suasana ni musuh. Kalau kita duduk dalam suasana masjid, kita akan sedut segala ketaatan, keimanan, jazbah naik, rasa iman meningkat suasana masjid. Keluar dari suasana masjid, duduk masuk melangkah rumah, buka Netflix, suasana movie lain pula jadi cerita dah.
Iman nak tadi meningkat, lah ni iman tu turun balik. Sembahyang Isyak menangis kerana khusyuk dan seronok, sedapnya solat tu. Lepas tengok TV, sembahyang subuh esok tak sama dah. Sedap dia, kenikmatan dia, kekhusyukan dia tak sama lagi kerana dosa menghilangkan nikmat dalam ketaatan. Ini sifat dosa. Tuan-tuan, ulama kita kata suasana rumah boleh jadi 4 keadaan. Keadaan yang pertama, rumah boleh jadi macam panggung wayang. Ada setengah rumah macam panggung wayang. Dia ada masuk je rumah, Masya Allah, skrin besar dinding. Tak ada movie melainkan semua hinggap masuk dalam rumah dia. Movie baru, movie daripada cerita Tamil, Telugu, semua jenis cerita dalam rumah dia. Hindustan, Korea, habis. Akhirnya seluruh ahli keluarga tu pun dah jadi macam drama. Ayah duk tengok cerita Bajrangi Baijan, cerita Salman Khan, nangis seorang-seorang. Sekali mak pula pegang remote tengok cerita Korea, nangis seorang-seorang. Sekali anak pula pegang remote, nangis juga bertumbuk sebab abang nak tengok cerita Doraemon, adik nak tengok cerita Cloman. Bertumbuk lah. Sebab apa? Sebab TV. Satu rumah jadi macam watak drama habis. Ni rumah yang pertama. Rumah ni akan, suasana dia akan rosakkan iman. Rumah yang kedua macam restoran. Apa saja nak makan semua dalam rumah tu, tinggal order je. KFC mai, A&W mai, Grab, Panda, kalau ada bewok pun mai lah. Habis semua jenis. Selagi boleh, habis semua mai. Masya Allah. Rumah tu pun semua orang sihat walafiat. Ahli rumah tu bulat-bulat semua. Bapa bulat, mak bulat, anak bulat semua rumah. Sebab apa kerja dia? Makan tak berhenti. Macam restoran rumah tu, peti air penuh dengan frozen. Rumah macam ni pun bahaya. Keluar pada rumah ni ramai orang yang masalah penyakit tu, masalah penyakit ni. Malah ibadat, susah, makan. Suasana rumah yang ketiga macam hotel. Cantik rumah dia hias. Malam tutup lampu macam bintang kan, cahaya berpusing-pusing dalam rumah. Asal balik rumah dia, ahli keluarga dia tidur. Kita pergi hotel buat apa? Tidur. Nak rehat, tidur. Rumah tu, rumah dia macam hotel lah. Balik, anak balik sekolah, tidur. Bapa balik kerja, tidur. Mak tidur. Tidur yang kerja ahli keluarga tu. Mak mangkit tidur, tengok ayah duduk tidur ke sebelah, mak sambung tidur. Ayah mangkit tidur, tengok mak tidur, ayah sambung tidur. Anak-anak mangkit tidur, tengok mak ayah punya bilik gelap, buka tengok, lah tengah tidur, anak sambung tidur. Jiran sebelah rumah pun pening kepala. Lampu pos tu 3 hari tak tutup. Lepas ni duduk dalam rumah ke ni gua Ashabul Kahfi dah confuse lah. Tidur yang kerja ahli rumah tu. Ini rumah yang ketiga. Suasana rumah yang cukup bahaya. Ada suasana rumah yang terakhir, yang keempat. Inilah suasana rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang menghubungkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Rumah para sahabat, isteri-isteri mereka sentiasa menantikan kepulangan suami mereka. Suami balik saja tanya, "Wahai abang, hari ni apa ayat tu Quran baru turun? Abang, hari ni apa sabdaan baru yang Nabi bagi? Abang, ceritakan kepada kami. Kami tak bersama Rasulullah, abang sama Rasulullah. Cerita apa dia? Apa benda baru?" Maka mereka akan cerita apa saja wahyu yang baru turun pada isteri-isteri mereka, sehingga suasana rumah mereka seperti mana suasana rumah yang diinginkan oleh Allah. Balik rumah, sahabat isteri tanya, "Abang, hari ni ada apa baru lagi?" Dia pun balik bagi tahu, "Wahai isteriku, hari ni turun ayat Al-Quran, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Tuhan ayat Quran pasal apa? Ayat Quran pasal tudung. Ayat Quran pasal tudung. Wahai Nabi, bagi tahu pada isteri-isteri kamu, wanita-wanita, qul li azwajika wa banatika, anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minina, wanita-wanita beriman di kalangan kamu, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, labuhkan jilbab mereka, ala juyubihinna, di bawah dada-dada mereka. Tuan-tuan, bila ayat tutup aurat sampai kepada muslimat, pada orang-orang wanita-wanita, para sahabiah, apa mereka buat? Mereka cabut langsir-langsir mereka, mereka tarik cadar-cadar mereka, mereka balut seluruh badan mereka, mereka berdiri depan suami-suami mereka. Mereka kata, "Bang, kalau pakai macam ni Allah terima lah. Bang, kalau pakai macam ni Allah redha lah. Kalau pakai macam ni Allah suka lah."
Mereka cuba sedaya upaya untuk meredakan Allah. Ini orang zaman tu. Ini keadaan suasana rumah yang diredai oleh Allah. Ini suasana yang keempat. Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah hidup sezaman Imam Syafi'i. Satu hari ada perompak masuk rumah dia. Nak rompak rumah dia ketika dia tak ada di rumah. Perompak ni pun satu. Kalau nak rompaklah rumah orang kaya. Rompak rumah wali ada apa? Tapi dia dah masuk dah rumah Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, masuk. Tak ada apa benda nak curi. Dia pun fikir kalau barang tak ada, aku dapat orang pun tak apa. Akhirnya telah ditunggu Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah balik. Wanita yang ada hubungan hebat dengan Allah, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Balik saja Rabi'atul Adawiyah, dia keluar daripada tempat persembunyian, dia tutup pintu rapat-rapat. Dia kata, wahai Rabi'atul, sungguh aku akan berzina dengan kamu. Dia ugut nak berzina dengan wali. Tuan-tuan, orang yang ada hubungan dengan Allah, mai ujian muka tak berubah. Betapa hati dia bahagia. Tak kala lelaki ni berada di depan dia, mengugut dia. Apa yang dia kata, dia cuma kata, wahai fulan, kamu nak berzina dengan aku? Kalau macam tu ada satu syarat yang aku nak letakkan untuk kamu. Apa dia syarat dia? Boleh tak kamu tunaikan salat taubat 2 rakaat? Tuan-tuan, dia beri syarat buat apa? Salat taubat 2 rakaat. Ketika tu lelaki tu telah pergi berwuduk dan dia siapkan mihrab, tempat yang biasa dia guna untuk beribadat, tempat dia baca Quran, tempat dia berzikir, tempat dia beruzlah, tempat dia bermuhasabah. Itulah tempat dia. Sehingga tempat tu pun dah dikenali oleh para malaikat. Sehingga Rabi'atul Adawiyah, selesai lelaki tadi wuduk, dia kata, wahai fulan, mai kamu solat kat sini. Lelaki tadi pun berdiri tempat mihrab di mana biasa beribadatnya Rabi'atul Adawiyah. Lelaki tu angkat takbir, Allahu Akbar. Kenapa dia solat taubat? Dia solat taubat sebab nak zina, itu je. Tetapi betapa berkatnya rumah yang sentiasa ada hubungan dengan Allah. Walaupun niat asal lelaki ni salat untuk berzina dengan Rabi'atul Adawiyah, tetapi kerana berkatnya tempat ni, Allah telah cucuk jarum bahagia, taubatlah hati dia. Dia angkat takbir Allahu Akbar dan dia salat. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pusing. Bila dia pusing, dia tengok Rabi'atul Adawiyah, mata dia dah berguguran dengan air mata. Rabi'atul Adawiyah tanya dia, wahai fulan, kamu nak berzina lagi ke? Dia kata, wahai Rabi'atul Adawiyah, wallah, aku takutkan Allah. Aku takutkan Allah. Ketika tu dia telah bangun dan tinggalkan Rabi'atul Adawiyah dan keluar pada rumah tadi. Ulama bagi tahu daripada cerita ni, lelaki ni masuk sebagai satu orang ahli maksiat, pendosa, perompak, tetapi dia telah keluar sebagai wali Allah. Kerana apa? Kerana hubungan rumah tu cukup hebat dengan Allah Ta'ala. Hari ni kita nak bentuk mahal suasana tu kat rumah kita. Wujudkan ahli keluarga kita dengan kesediaan agama. Hidupkan bacaan halaqah Quran. Kita bila kali terakhir dengan anak isteri kita baca Fatihah? Benda yang paling kita risau, kita duduk mengaji tapi kejahilan masih ada dalam rumah kita. Saya bawa jemaah pergi umrah pada satu ketika, tuan-tuan, hari Jumaat. Hari tu Imam Masjidil Haram baca sajdah. Bila Imam Masjidil Haram baca sajdah, orang Pakistan ni dia tak biasa sujud sajdah, sujud tilawah ni. Jadi bila imam sampai pada ayat sajdah, imam pun Allahu Akbar. Tuan-tuan, mereka pergi rokok. Bila mereka rokok, saya bila dengar saya terus sujud. Bila mereka tengok saya sujud, daripada rokok tu dia rebah sujud, gelebuk pakai rebah habis. Kita faham sebab mereka orang Pakistan. Balik hotel, tengah makan, saya dengan jemaah lelaki, tiba-tiba ada mai makcik seorang ni. Makcik ni isteri kepada pakcik yang duduk depan saya ni. Dia mai, dia tanya, Ustaz, awak hari ni solat subuh 3 rakaat? Masya Allah. Saya terkejut dengar. Saya kata, makcik, bukan 3 rakaat, tu sujud sajdah. Itu bukan rakaat. Itu sebahagian daripada sunnah. Ya ke? Kata pakcik tu bompi. Saya tengok pakcik ni menangis depan saya. Pakcik ni menangis. Saya tengok pakcik tu menangis depan makanan. Saya kata, siapa pakcik? Allah, Ustaz, saya tak sangka. Kesana ke sini saya pergi majlis ilmu, rupanya ada lagi kejahilan nak rumah saya. Ni salah saya mati dengan macam ni ahli keluarga saya. Apa saya nak jawab dengan Allah ke akhirat ni?
suatu suasana ilmu kena dalam rumah kita, suasana ta'alim, halqah Quran, suasana mengingati Allah kena dalam rumah kita. Ini musuh kita. Suasana kalau tak dibentuk dengan betul, dia akan jadi masalah untuk kita di akhirat nanti. Ini musuh yang ketiga. Musuh yang keempat, nun. Apa dia nun? Nafsu. Yang lain semua kat luar, dunia kat luar, syaitan kat luar, suasana kat luar, hak ni kat dalam. Nafsu kat sini. Kecenderungan nafsu ialah keingkaran. Cara nak bawa ketaatan nafsu ialah dengan ketaatan balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang cicit Nabi, Al-Imam Ali Ar-Ridha, saya nak tutupkan kisah ni. Al-Imam Ali Ar-Ridha dia keluar musafir. Sampai di satu kampung, tuan-tuan, orang kampung tahan dia. Orang kampung tahan dia. Ketika tu dia naik kuda, dia pakai serban ekor belakang panjang. Dia telah tutup seluruh daripada muka dia, kerana masa tu bila dia naik kuda mana ada wiper. Jadi dia pakai tarik ekor serban tutup muka. Sampai kat sana mereka kata, wahai cucunya Rasulullah, boleh tak buka singkap wajah kamu, kami teringin nak tengok. Maka Imam Ali Ar-Ridha telah buka, dan mereka yang melihat ada yang menangis kerana kerinduan yang teramat pada Nabi. Tak dapat tengok Nabi, dapat tengok cucu Nabi pun tak apa. Tuan-tuan, dalam keadaan tu sebahagian daripada mereka kata, wahai Imam, nasihatkan kami, nasihatkan kami. Maka Imam Ali Ar-Ridha kata, aku telah mendengar daripada ayah aku Musa Al-Kazim, yang telah mendengar daripada ayah dia Ja'far As-Siddiq, yang telah mendengar daripada ayah dia Muhammad Al-Baqir, yang telah mendengar daripada ayah dia Sayyidina Muhammad Al-Baqir, yang telah dengar daripada ayah dia Ali Zainal Abidin, yang telah dengar daripada ayah dia Husain, yang telah dengar daripada ayah dia Ali ibn Abi Talib, yang telah dengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Jibril telah menyampaikan sebuah hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala. Inni ana Allah, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Man aqarra li bitauhidi, siapa yang berikrar mentauhidkan aku, dakhala hisni, dia masuk dalam benteng aku. Wa man dakhala hisni, siapa saja masuk dalam benteng aku, amina min azabi, selamat daripada azab aku. Apa dia benteng tu? Benteng tu ialah keyakinan kepada Allah. Sebab tu hanya dengan membentuk keyakinan kepada Allah dapat tahan tekan nafsu kita. Untuk kita bendung nafsu dengan ketaatan, banyakkan dakwah kebesaran Allah. Para Nabi ialah orang paling banyak dakwah. Satu mereka ialah orang yang dapat mengekang nafsu mereka. Nafsu tak dapat kawal, tetapi mereka dapat mengawal nafsu. Kerana apa? Kerana keadaan dakwah mereka, keadaan kehidupan mengajak manusia kepada Allah, menyebabkan nafsu mereka tak dapat disempurnakan melainkan hanya dengan ketaatan kepada Allah. Hari ini tuan-tuan, 4 musuh ni dibentang pada kita, dan orang Islam telah tewas dengan hampir ke semua musuh ni. Suatu hari ni kita kena duduk bentuk suasana. Kita kena usaha banyak menangis tengah malam. Orang Islam, kita nak saya pesan kat diri saya, jangan tinggal tahajud. Saya sendiri pun nak istiqamah bukan senang. Kadang-kadang penat, siang kerja, malam syahid, tak terbangkit. Paling kurang niat tahajud. Niat tahajud. Maulana Omar Palampuri, satu ulama India, dia kata apa? Dalam satu tazkirah dia kata, orang yang buat dakwah tetapi tak bangun tahajud, dia menipu dalam dakwah dia. Siapa saja yang mengajar tapi tak bangun tahajud, dia menipu dalam ilmu dia. Bangun tahajud ini kekuatan, dan ini amalan orang saleh, dan ini kewajipan para Nabi. Nabi tak tinggal tahajud, jadi kita jangan tinggal tahajud. Saya ajak kita semua, saya sendiri, malam ni kita bangkit, kita menangis puas-puas di depan Allah. Atas tikar sejadah kita menangis sungguh-sungguh pada Allah. Kita doa supaya kita dan umat ni dijaga oleh Allah Ta'ala daripada segala-gala fitnah yang besar yang ada depan kita. Tak nampak tentang virus ni, tapi cukup menggoncangkan jiwa-jiwa ramai orang yang takut dalam keadaan bersangatan, yang sepatutnya balik kepada Allah. Yang Allah Ta'ala beritahu, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin.
Allah kata kami akan uji kamu dengan apa-apa, daripada ketakutan, kelaparan, diri kamu, harta kamu. Allah Ta'ala akan uji. Yang untung apa dia? Wabashshiris sabirin, khabar gembira untuk orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila Allah uji dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka kata daripada Allah kami datang, pada Allah kami kembali. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita, tuan-tuan. InsyaAllah semua. Sebelum saya tutup, saya ada beberapa perkara sikitlah saya nak iklan. Yang pertama, ini satu kitab Ibadur Rahman, saya susun. Saya tak tulis dan saya tak arti tulis kitab. Jadi saya cuma susun daripada kitab-kitab muktabar, daripada kitab-kitab yang besar lah, kitab Hayatus Sahabah, Rahikal Maktum, As-Sawarun min Hayatus Sahabah, daripada kitab Asbabun Nuzul Imam Jalil Sayyuti. Saya himpun kisah-kisah kekeluargaan para sahabat, supaya kita faham bagaimana kesan Islam kepada ahli keluarga mereka, yang dulu mereka memusuhi Islam, tetapi bila iman masuk saja, ahli keluarga mereka seluruhnya telah membantu jadi pejuang agama Allah Ta'ala. Tuan-tuan, semoga dengan banyak baca kisah sahabat, dia naikkan semangat, jazbah kita untuk menghargai agama. Mengenal pengorbanan seseorang kepada kita menyebabkan kita akan menjadi sayang dan cinta pada dia. InsyaAllah tuan-tuan, bolehlah dijadikan bahan bacaan di rumah untuk cerita ke anak-anak. Saya cuma himpunkan saja semua asbab tuan-tuan baca, dia asbab kebaikan untuk saya. Kemudian yang kedua ni, kitab Safinatun Nikah, Bahtera Perkahwinan. Ini disusun oleh sahabat saya, Ustaz Ahmad Naufal. Dia buka madrasah dia sendiri dekat Sungai Petani, dan kitab ni menghimpunkan hadis-hadis tentang rumah tangga. Bukan orang yang nak baru menikah, ya, orang yang dah lama menikah pun kadang-kadang ada banyak sunah-sunah yang terlepas. Dan banyaklah bab-bab yang sangat penting yang saya baca kat sini, yang saya guna. Kitab ni saya dah guna daurah beberapa kali dah. Antara kitab yang sangat baik untuk kita rujuk, untuk bentuk balik ahli keluarga kita, rumah tangga kita seperti acuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Dan yang ketiga ni, kitab kecil ni lah, doa dan zikir amalan harian. Banyaklah amalan-amalan doa-doa yang saya himpun dan saya letak dalam kitab kecil ni, daripada apa yang Nabi ajar dan ulama-ulama kita ajar. Semoga sedikitlah daripada susunan ni tuan-tuan baca, tuan-tuan amal, saya dapat fadilat, saya dapat kebaikan. Sebelum saya tutup, saya nak kongsi satu amalan, boleh tak kot? Satu amalan, atau balik ni saya meninggal, yang penting saya dah cerita dah benda ni. Tuan-tuan, ni benda yang sangat penting. Ni benda yang ditinggalkan, kayu sugi. Ni bukan magic stick, kelebuk bertukar jadi peti ais, tak. Ini Nabi SAW tak pernah tinggal. Ini sugi. Tuan-tuan kalau pergi haji selalu beli secekak balik. Duduk depan hotel orang jual secekak, segulung-segulung. Tuan-tuan, ini sunnah yang Nabi tak pernah tinggal. Seandainya tidak membebankan umatku, kata Nabi, pasti aku akan wajibkan umatku bersugi setiap kali sebelum berwudu. Sugi ini sunnah yang besar. Kata Sayyidatuna Aisyah bila ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, apakah amalan pertama Nabi buat bila Nabi masuk rumah? Sayyidatuna Aisyah kata, yang Nabi buat bila Nabi masuk rumah, bisiwak, Nabi akan bersugi. Seterusnya, ketika Nabi hampir wafat, Nabi baring atas Sayyidatuna Aisyah, riba Sayyidatuna Aisyah. Nabi SAW nampak Sayyidina Abdul Rahman bin Abu Bakar masuk dengan kayu sugi. Nabi tengok sugi itu, Nabi dah tak larat nak cakap. Sayyidatuna Aisyah tanya, ya Rasulullah, nak ke sugi itu? Sayyidatuna Aisyah bila tanya, Nabi buat isyarat nak. Sayyidatuna Aisyah ambil sugi pada abang dia. Dia telah sugi mulut Nabi ketika tu. Sugi itu masih keras, dan dia telah gigit dan lembutkan dengan mulut dia. Kemudian dia sugi mulut Nabi SAW. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku bangga di kalangan semua para sahabat, perkara terakhir yang masuklah mulut Nabi ialah air liur aku, kata Sayyidatuna Aisyah. Tuan-tuan, sampai Nabi nak wafat, Nabi tak tinggal sugi. Tapi hari ni sugi ni telah ditinggalkan oleh umat ni. Kemudian ada doa yang Nabi ajar dalam bersugi ni. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi ajar bersugi, baca Allahumma tahhir fammi wa nawwir qalbi wa tahhir badani wa harrim jasadi 'ala an-nar. Boleh baca juga masa bergigi. Allahumma tahhir fammi, ya Allah bersihkan mulut aku, wa nawwir qalbi, terangkan hati aku, wa tahhir badani, bersihkan badanku, wa harrim jasadi 'ala an-nar, haramkan jasad aku daripada api neraka. Sugi ni sunnah dia kalau nak pakai, tuan-tuan, sejengkai. Tuan-tuan kalau beli sugi, ada orang bagi hadiah sedepah, bawa bertenang. Jangan guna sedepah-sedepah tu, dia buat mai surau, colok hidung imam, ketuk kepala Tok Bilal. Tuan-tuan, kerak sejengkai-sejengkai, kerak sejengkai-sejengkai. Lepas tu potong dia punya ni seruah jari ikut selesa kita, gigit bagi lembut. Lepas tu tuan-tuan nak guna, cara pegang dia 3 jari atas, 2 jari bawah.
Tuan-tuan biasa naik kuda, hang ni pun cara pegang tali kuda. 3 jari atas, 2 jari bawah. Ada beberapa keadaan Nabi SAW ialah orang yang paling kerap bersugi, kata Sayyidatuna Aisyah, kerana kerapnya Nabi bersugi, aku risau gusi Nabi berdarah. Nabi orang kerap bersugi. Satu cara daripada kanan atas, tengah, bawah, kiri. Nombor 8. Lagi satu cara, mula tengah atas, tarik kanan, balik tengah, tarik kiri, balik tengah, tarik bawah, tarik kanan, balik tengah, bawah, tarik kiri. Boleh ulang 1, 3, 5 ganjil. Bila kita dekat tempat wuduk, kita bolehlah gosok dekat mana-mana yang kita nak dan beruih atas lidah kita. Banyak kelebihan-kelebihan sugi. Dan bila dia sampai panjang 4 jari, tuan-tuan, 4 jari. Sugi bukan macam ubat gigi. Ubat gigi habis tok buang. Hak ni panjang 4 jari. Panjang ni habis dah. Boleh ganti dengan sugi yang lain. Jangan buang lantung sampah. Bukan berdosa, tapi tak kena dengan adab. Sebab kita duk beruih mulut kita, baca Quran, zikir, dakwah. Tiba-tiba sugi yang duk gosok kat mulut, kita campak lantung sampah. Ada pampers, ada macam-macam benda dalam tu. Jadi tuan-tuan, macam mana nak buang? Pacak. Cari tempat semak-semak, pacak. Jangan risau, dia tak akan tumbuh pokok sugi. Kalau tumbuh, boleh buat berniaga. Tuan-tuan, boleh lah, insyaAllah. Semoga sedikit daripada perkongsian pada malam ni jadi asbab kebaikan untuk diri saya sendiri yang menyampaikan. Tuan-tuan yang mendengar, semoga Allah Ta'ala terima kita. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Buku ni nanti ada anak saya yang kecil tu, dia akan jaga kat depan. Tuan-tuan boleh jumpa anak saya, InsyaAllah. Kita doa sikit lah, semoga amin pada tuan-tuan. Pada malam ni Allah Ta'ala terima doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu Engkau pandang Nabi dan para sahabat. Walaupun Nabi dah tak ada dengan kami, ya Allah, sahabat telah syahid dan di antara mereka wafat tinggalkan kami. Asbab mereka hari ini kami mengenal Engkau, wahai Allah. Iman yang sedang ada dalam jantung hati kami, keyakinan ini daripada pengorbanan mereka, wahai Allah. Tapi kami malu dengan Engkau, wahai Allah, daripada kebaikan-kebaikan yang amat yang Engkau bagi pada kami. Kadang-kadang kaki kami masih tergelincir dengan dosa. Tangan yang kami angkat ni, wahai Allah, kalau Kau zahir pasti berlumuran dengan dosa. Pasti akan hitamkan seluruh timur dan barat. Pasti akan penuh sampai mencecah arasy langit Engkau, wahai Allah. Ya Allah, kami malu dengan Engkau, wahai Allah. Kami angkat tangan ketuk pintu rahmat keampunan Kau. Kami tahu Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Tolonglah ampunkan kami, wahai Allah. Ampunkan umat ni, wahai Allah. Di segala kami sedang duduk dalam majlis ni, ada yang minum arak, wahai Allah, ada yang berjudi, ada yang berzina, ada di kalangan wanita-wanita kami lalu jalan depan kami, hati ada iman, hati Islam, tapi mereka tak tutup aurat, wahai Allah. Tolonglah kesian pada mereka, bagilah taufik untuk mereka bertaubat dan kami istiqamah dalam jalan dan kerja agama ni, wahai Allah. Kau istiqamahkan kami dalam ketaatan, wahai Allah. Kami takut, wahai Allah, kalau kami mati di hujung-hujung nanti Kau uji kami dengan ujian yang menyebabkan iman kami bergoncang, wahai Allah. Janganlah Kau uji kami dengan bebanan-bebanan yang kami tak mampu nak tanggung. Kami tahu, wahai Allah, setiap apa yang telah dilalukan kepada baginda Nabi SAW, itulah perkara yang telah jadi asbab kebaikan hidayat sehingga kami hari ini mengenal Kau, wahai Allah. Kami malu dengan Nabi kami, perjuangan Nabi, darah air mata Nabi telah jadi asbab hari ini anak isteri kami, keluarga kami mengenal agama ni, wahai Allah. Kami teringin berada dengan Nabi kami di akhirat dalam syurga nanti, ya Allah. Satukan kami, ahli keluarga kami dengan baginda dalam syurga nanti. Kami teringin tengok baginda dalam syurga nanti, wahai Allah. Wahai Allah, Kau telah pisahkan kami dengan Nabi 1400 tahun benteng masa. Janganlah pisahkan kami lagi dengan Nabi di akhirat nanti, wahai Allah. Kami baca kisah tentang Nabi, baca hadis-hadis Nabi. Kami rindukan baginda Nabi, wahai Allah. Kami rindukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kami rindukan para sahabat yang telah berjuang untuk agama, wahai Allah. Himpunkan kami dengan mereka, wahai Allah. Kami teringin tengok wajah-wajah orang-orang yang telah jadi asbab kebaikan untuk kami. Banyak
banyak benda kami nak minta dalam doa kami, wahai Allah. Kau tahu apa yang ada dalam jantung hati kami, wahai Allah. Wahai Allah, apa yang Nabi minta dalam doa Nabi, kebaikan untuk kami, itu kami minta. Apa yang Nabi minta jauh daripada kami, itu kami minta jauh, wahai Allah. Perpecahan, permusuhan, pergaduhan, wahai Allah, jauhkanlah daripada kami. Angkatlah musibah, wabak, bala, bencana, penyakit ni daripada kami, wahai Allah, supaya kami dapat menyempurnakan semua sunnah-sunnah Engkau dengan kesempurnaan yang betul, wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalat tab'ana ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.